Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada pihak media yang cover PC saya pada hari ini. Ada dua perkara yang saya nak bangkitkan. Yang pertama adalah soal mahasiswa dan yang kedua mungkin berkaitan dengan vaksin seperti mana yang saya sebut dalam ucapan dalam parlimen semalam. Baik, saya mulakan dengan ingin menyatakan bahawa pagi tadi saya telah mengadakan pertemuan bersama Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Nur Aini bagi membawa 5 tuntutan daripada mahasiswa. Kalau saya boleh bacakan sedikit, Angkatan Muda Keadilan Malaysia meneliti perkembangan semasa yang melibatkan sektor pendidikan tinggi negara yang ternyata memang terkesan teruk dengan pandemik COVID-19 sejak tahun lalu. Penularan wabak COVID-19 ini memang menuntut kita semua untuk memainkan peranan secara komprehensif dalam usaha menyesuaikan diri bagi meminimalkan impak wabak ini terhadap perjalanan urusan kehidupan seharian. Senario yang menjurus kepada keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi yang menutup IPT memang kita akui untuk membendung penularan virus COVID-19, khususnya di kalangan mahasiswa dan juga pelajar di peringkat universiti. Jadi situasi ini menyebabkan kelas secara bersemuka terpaksa digantikan dengan kuliah ataupun pembelajaran melalui talian hampir sepanjang tahun lalu dan tahun ini. Jadi kami kemukakan ada beberapa cadangan ataupun ruang supaya pihak KPT mengambil serius isu yang dibangkitkan oleh mahasiswa di luar sana. Jadi dalam perbincangan pagi tadi pun bersama dengan Menteri, saya nyatakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, berhubung dengan soal bebanan kewangan yang dihadapi oleh mahasiswa, kita menuntut supaya pihak KPT mewajibkan pihak universiti ini untuk memansuhkan yuran-yuran pengajian yang tidak berkenaan seperti yuran asrama, perpustakaan, fasiliti sukan dan sebagainya sepanjang sesi pengajian kerana perkara itu memang tidak digunakan ataupun tidak terlibat dalam pengajian mereka ketika ini. To be fair, kenyataan KPT memang menyatakan bahawa pihak mereka menilai dan memberi ruang kepada pihak universiti untuk mengurangkan yuran tersebut. Dan kalau kita lihat pun mungkin ada pengurangan antara 10% sehingga yang diterangkan tadi mungkin sehingga 35%. Cuma masalahnya, kuasa itu diberikan sepenuhnya kepada pihak universiti untuk membuat keputusan. Antara kekangan yang mungkin berlaku adalah universiti tersebut sendiri mungkin mengalami masalah kewangan. Jadi di sini bagi saya, untuk kita berlaku adil kepada mahasiswa, berlaku adil juga kepada pihak universiti, KPT sebenarnya boleh memainkan peranan supaya mana-mana universiti yang menghadapi masalah untuk memberi ruang kepada pihak ataupun mengurangkan yuran tersebut, perlu berunding ataupun berbincang dengan KPT untuk solusi yang lebih bermakna. Yang kedua, kita tahu bahawa soal kesihatan mental dalam kalangan pelajar ataupun mahasiswa ini sangat meruncing. Walaupun kita tidak mahu menuduh sepenuhnya, tapi kes kematian 2 orang pelajar Universiti Teknologi Mara sebelum ini secara tidak langsung menzahirkan realiti bebanan dan tekanan pengajian. Yang mana kalau kita lihat antara kumpulan yang paling terkesan bila soal pengajian secara online ni, saya boleh gambarkan ada 2 kumpulan yang sangat terbeban, iaitu pertama adalah mereka di kalangan B40 daripada keluarga yang mungkin kurang kemampuan ataupun keluarga yang tidak mempunyai akses ataupun suasana yang kondusif untuk mengikuti pelajaran secara online.
Dan kumpulan yang kedua yang sebenarnya terkesan dengan pembelajaran secara online ini kerana ada kumpulan yang sebenarnya masih tidak dapat masuk ke kampus, iaitu pelajar tahun pertama ataupun pelajar yang baru sepatutnya masuk. Mereka ini ada yang sebenarnya tidak pernah berjumpa dengan tenaga pengajar, pensyarah mereka ataupun langsung tidak kenal rakan sekuliah ataupun sekelas. Jadi perkara ini sebenarnya amat membebankan, walaupun kita tahu sama ada di peringkat sekolah, di peringkat universiti sudah pasti ada kaedah seperti counselling, sudah pasti ada kaunselor. Cuma pendekatan itu perlu lebih teratur, lebih menyuruh dan tidak hanya menunggu masalah itu datang dan sebagainya. Jadi memang kami mengharapkan agar pihak KPT dapat memberi penekanan terhadap soal ini kerana kita tidak mahu apa yang berlaku itu akan terjadi lagi ataupun kita tidak mahu keadaan ini terus tidak terkawal. Yang ketiga, gambaran yang kita dapat kalau kita lihat dalam soal kampus ini, kemungkinan besar kampus hanya boleh dibuka sekitar bulan 10 ataupun bergantung kepada pengumuman daripada kerajaan yang akan diputuskan oleh MKN ataupun fasa pemulihan yang diterangkan dalam parlimen sebelum ini. Tetapi tiada indikasi yang jelas selama mana mereka perlu mengikuti secara online. Jadi ada kumpulan mahasiswa yang mendesak supaya kumpulan yang menghadapi masalah dalam soal peralatan ataupun untuk mengikuti secara online ini perlu dibantu secara terus supaya isu mereka ini dapat diangkat. Yang keempat, yang ini sebenarnya bila berlaku krisis ataupun pandemik, memang mewujudkan satu masalah tapi juga satu peluang kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk menilai semula dari segi sistem pendidikan tinggi yang mungkin kita boleh struktur balik dari segi silibus ataupun jurusan-jurusan yang ditawarkan. Walaupun perkara ini mungkin kita tidak pasti kesan pandemik ini selama mana, cuma berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan bahawa terdapat peningkatan ketara sebanyak 22.5% bilangan siswaza yang menganggur untuk tahun 2020. Jadi memang kita tahu terdapat kesenjangan antara mereka yang telah tamat pendidikan dan juga soal tawaran pekerjaan. Jadi kalau ada subjek-subjek yang tidak berkaitan ataupun perkara yang kita boleh reformasikan itu, perlu diambil peluang ketika ini sebelum mahasiswa kembali ke kampus. Dan perkara kelima yang ini sebenarnya semalam saya ada sebut dalam ucapan saya ketika membincangkan soal vaksin, iaitu permohonan daripada mahasiswa untuk mendapatkan vaksin. Semakan yang saya buat mendapati bahawa masih belum ada apa-apa program ataupun skim yang khusus untuk memberikan vaksin kepada mahasiswa. Yang mana kalau kita tengok dari segi kumpulan yang amat memerlukan vaksin ini, kaedah pemberian itu yang saya sebut semalam agak sangsi kerana ada kumpulan-kumpulan yang mungkin terlepas pandang. Jadi untuk mahasiswa, saya difahamkan di peringkat KPT telah menjadi ataupun telah menyediakan hampir 40 pusat pemberian vaksin PPV, namun sehingga kini tidak ada perancangan yang khusus untuk memberikan vaksin kepada mahasiswa. Yang kita desak yang sebenarnya kena beri dengan segera kerana kampus itu dijangka perlu dibuka paling lewat bulan 10 supaya pengajaran ataupun pengajian tahun ini tidak tertinggal lebih lama. Dan antara kumpulan yang paling perlu diangkat seperti yang telah ada kategori di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, ada 6 kategori. Ini termasuklah mereka yang sebenarnya mengambil jurusan yang memerlukan amali ataupun latihan klinikal ataupun memerlukan penglibatan di makmal. Jadi mereka ini sepanjang setahun ataupun 2 tahun ini tidak mampu
untuk belajar secara online. Yang kedua, kalau kita lihat kumpulan yang sebolehnya untuk kita bagi ruang ini adalah mereka yang akan tamat pengajian dan juga kumpulan yang sebenarnya belum lagi masuk ke kampus ataupun yang belum dapat menjejaki ke institusi pengajian masing-masing. Kalau ikut anggaran, 1 juta vaksin itu amat diperlukan. Kita tahu semalam dalam ucapan menteri, ruang untuk pemberian vaksin ini akan ditingkatkan, tetapi bila kita soal nak buka balik ekonomi, nak buka balik kampus, seperti mana nak buka balik sekolah-sekolah ini, keutamaan kepada mahasiswa perlu diberikan keutamaan. Kerana walaupun mereka mungkin usia muda, COVID-19 ini tidak mengenal usia dalam soal jangkitan dan sebagainya. Jadi oleh itu memang kami telah kemukakan memorandum tersebut pagi ini kepada pihak menteri sendiri. Maka saya mengharapkan agar pihak Kementerian Pengajian Tinggi mengambil serius dalam isu mahasiswa dan mendesak kepada kementerian-kementerian yang lain untuk turut terlibat sama, terutamanya dalam pemberian vaksin. Perkara yang kedua yang mungkin secara ada beberapa pertanyaan susulan yang mana saya sebutkan bahawa terdapat ahli-ahli parlimen yang masih belum diberikan vaksin. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok pengakuan daripada pihak speaker sendiri menyebut bahawa terdapat 4 orang ahli parlimen yang masih belum menerima vaksin. Cuma yang berlaku sekarang ini, kita tahu bahawa belum ada syarat untuk mengikat ataupun mewajibkan mana-mana individu mengambil vaksin. Tetapi bagi kami ataupun ahli-ahli parlimen ini, saya menganggap pengambilan vaksin ini sebagai satu kewajipan. Yang pertama, kita perlu memberi contoh yang terbaik kepada masyarakat, memberi keyakinan kepada mereka bahawa vaksin ini selamat. Walau apa pun hujahan, terutamanya yang berselindung soal kepercayaan dan sebagainya, saya rasa tanggungjawab ahli parlimen itu wajar diperhalusi. Yang kedua, soal keselamatan bukan hanya dalam persidangan parlimen, tapi ahli-ahli parlimen ini sebenarnya frontliners ataupun mereka yang berjumpa dengan masyarakat ramai di kawasan masing-masing. Jadi apabila kita berkumpul di sidang parlimen, selepas sesi sidang masing-masing akan pulang. Jadi sebab itu bagi saya menjadi keperluan agar pihak speaker berterus terang siapa sebenarnya yang tidak menerima vaksin dan mengelak daripada prasangka dan juga memahami kalau ada mereka yang tidak ambil atas alasan kerana faktor kesihatan, maka kita kena berlaku adil kepada MP tersebut, ahli parlimen tersebut, supaya mereka tidak terdedah dengan perkara yang lebih luar biasa ataupun yang menyebabkan risiko yang lebih tinggi kepada soal COVID-19 ini. Tetapi kalau ada yang memberi alasan atas faktor memilih, bagi saya sebagai ahli parlimen, kita tiada pilihan kecuali menjalankan tanggungjawab memastikan roll out vaksin ini berjalan dengan sebaik mungkin. Jadi itu sahaja yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa soalan? Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.